Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kerana memberi kita peluang untuk meneruskan pengajian kita dalam mata pelajaran Adab dan Akhlak Islamiah. Okey, baik. Murid-murid, kita buka muka surat 22. Kita sambung pengajian kita, iaitu pada batas-batas pergaulan dengan tetamu. Apakah kita sebagai tuan rumah, apakah batas pergaulan yang kita perlu jaga dengan tetamu kita? Yang pertama adalah memakai pakaian yang bersih, kemas dan menutup aurat. Janganlah kita membuka aurat ataupun memakai pakaian yang kotor dan tidak kemas. Terutama sekali perempuan, selalunya bila tetamu mai, ada yang tidak mengenakan tudung. Jadi itu adalah aurat. Jadi kita kena menjaga adab kita dengan tetamu. Yang kedua adalah elak daripada melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah tetamu. Ini umumlah, apa-apalah. Kita kena menjaga hati tetamu. Janganlah kita berkata apa-apa yang dapat menjatuhkan maruah, ataupun perbuatan yang kita buat yang dapat menjatuhkan maruah tetamu. Kita kata dekat dia ke, kita membuat perbuatan yang tidak elok ke untuk tetamu, kena jaga tu, no. Kemudian yang ketiga adalah menjaga tutur kata dan tingkah laku. Kita kena buat perangai elok-elok kepada di depan tetamu. Janganlah kita membuat perkara yang tidak baik. Seterusnya adalah kita menjaga suasana rumah supaya tidak mengganggu ketenteraman tetamu. Okey, contohnya selalunya kita pergi rumah tetamu mai rumah kita, kita punya TV kita terbuka dengan kuat. Jadi ia mengganggulah tetamu nak bercakap dengan kita. Okey, jadi apa yang kita buat, kalau boleh, kalau tetamu datang ke rumah kita, kita punya TV kita tu kita boleh perlahankan volume ataupun suara dia. Ataupun kalau lagi bagi kita tutup, kita tumpukan tetamu kita 100%. Okey. Okey, seterusnya buka muka surat 23. Okey. Adab sebagai tetamu. Yang tadi tu adab sebagai tuan rumah. Yang ni kita sebagai tetamu, kita nak pi ke rumah, kita nak ziarah ke rumah tuan rumah ataupun rumah orang lain. Kita sebagai tetamu, kita kena buat apa? Yang pertama adalah kita berkunjung mengikut masa yang sesuai. Janganlah kita pi waktu malam, tengah-tengah malam, pukul 12 dah kita pi lagi menziarahi rumah orang. Orang marahlah, orang nak tidur. Okey, seterusnya adalah memberi salam sebelum masuk ke rumah. Sebelum kita nak sampai ke rumah tu, kita bagi salam dulu. Walaupun pintu dah terbuka, kita tak boleh masuk lagi. Kita kena bagi salam dulu. Bila tuan rumah mai menjemput kita masuk, barulah kita masuk. Seterusnya adalah masuk ke dalam rumah setelah dijemput. Macam saya kata tadi, kalau tuan rumah jemput, barulah masuk. Kalau tuan rumah tak jemput masuk, janganlah kita masuk. Kita tak mendapat keizinan daripada tuan rumah. Seterusnya adalah duduk dengan sopan di tempat yang disediakan. Kita kena duduk dengan sopan. Janganlah kita duduk dengan cara yang tidak sopan. Duduk terkangkang contohnya. Itu adalah duduk yang tidak sopan. Okey, seterusnya adalah makan atau minum dengan sopan apabila dijemput. Okey, kalau kita apabila tuan rumah jamu makanan kepada kita, kita makanlah dengan sopan. Apabila tuan rumah jemput kita, janganlah kita makan dengan gelojoh. Seterusnya kita ucap terima kasih terhadap layanan yang diberi. Masa kita nak balik, terima kasihlah kepada tuan rumah lah. Kita mengucapkan terima kasih sebab jamu minum, jamu makan. Kita berterima kasih. Dan sebelum kita pulang, kita mengucapkan salam sebelum pulang. Okey, seterusnya muka surat 24.
Faedah melayan tetamu, dimurahkan rezeki, bertambah keberkatan dalam hidup, mengukuhkan silaturahim bersama insan, diberi pahala oleh Allah, dapat pahala lagi, disayangi oleh Allah, Allah sayang lagi, disayangi oleh Allah dan Rasul, bertambah kasih sayang antara tetamu dan tuan rumah, mengeratkan silaturahim lah tu, memupuk semangat perpaduan. Okey, jadi kita lebih bersatu. Hikmah kedatangan tetamu ke rumah kita. Okey, kadang-kadang kita fikir, kenapakah tetamu mai rumah kita? Apakah hikmah di sebaliknya? Hikmah yang pertama adalah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi selalu menziarahi rumah sahabat-sahabatnya. Kemudian adalah mengeratkan silaturahim. Apabila kita pergi ziarah rumah orang, kita akan mengeratkan silaturahim, iaitu hubungan kita sesama jiran contohnya. Okey, dimurahkan rezeki kita murah insya-Allah, dan menjadi contoh yang baik. Seterusnya adalah menjalin hubungan mesra, supaya kita lebih mesra dengan tetamu kita. Contohnya, hidup diberkati oleh Allah. Hidup kita diberkati oleh Allah. Okay, seterusnya muka surat 25. Akibat tidak melayan tetamu. Okay, akibatnya adalah disempitkan rezeki oleh Allah. Sepatutnya kalau kita melayan tetamu, kita dimurah rezeki. Kalau tak layan, kita disempitkan rezeki. Jauh daripada keberkatan Allah. Sepatutnya kita mendapat berkat, tapi kalau kita tak layan, kita tak dapat keberkatan. Okey, tali silaturahim terputus. Kita boleh memutuskan hubungan dengan siapa-siapalah kawan kita ke, apabila kita tak layan dengan baik. Mendapat dosa lagi. Mendapat dosa. Dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala dengan dan Rasul. Allah pun marah kita, Rasul pun marah kita. Seterusnya adalah tetamu berasa dirinya dihina dan tidak dihormati. Tetamu ni asal terhina lah, sebab kita buat macam tu kat mereka. Kita tidak menjaga, kita tidak melayan tetamu dengan baik. Marilah sama-sama kita melayan tetamu dengan baik mengikut adab cara Islam. Okay, seterusnya muka surat 26. Kita baca kisah sikit. Kisah memuliakan tetamu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu berkata, lelaki itu kata kat Nabi, aku sangat menderita kebuluran. Maksudnya dia lapar lah. Okey, Rasulullah pun menghantar kepada salah seorang isterinya yang pertama, tetapi dia berkata, demi Tuhan yang isteri Nabi itu yang pertama tu kata, demi Tuhan yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku hanya mempunyai air. Isteri yang pertama kata, aku tak ada apa, aku ada air saja, makanan tak ada, habis. Lepas tu Rasulullah pun bertanya kepada isteri-isterinya yang lain. Pergi kat isteri Nabi yang lain pula. Lepas tu malangnya semua isteri baginda itu memberi jawapan yang sama. Semua tak ada makanan, semua ada air sahaja. Rasulullah pun bersabda, Rasulullah katalah dekat sahabat-sahabat macam itulah, sesiapa yang memberi makan kepada orang ini, Allah akan menghormati, Allah akan merahmatinya. Siapa yang bagi makanan kat orang tu, orang yang kebuluran tadi tu, orang yang lapar tadi tu, Allah akan merahmatinya. Kemudian seorang lelaki daripada golongan Ansar. Ansar ni ialah golongan yang orang-orang Madinah lah. Orang Madinah, orang Ansar ni berdiri lalu berkata, aku wahai Rasulullah. Dia kata, aku nak layan dia, aku nak bagi dia makan. Rupa-rupanya lalu diajaknya orang tadi ke rumah beliau. Yang tadi orang Ansar tadi dia ajak lelaki yang lapar pergi rumah dia. Malangnya beliau juga tak ada makanan, melainkan untuk anak-anak sahaja. Anak-anaknya sahaja, dia pun tak ada makanan. Macam mana?
Macam mana nak buat? Okey, bagaimanapun lelaki itu menghidangkan juga makanan itu kepada tetamu tadi, tetapi di dalam keadaan bergelap. Dalam gelap dia hidang juga. Dia hidang juga kat lelaki tadi. Pada keesokan harinya, mereka bertemu dengan Rasulullah, lalu baginda bersabda, Allah benar-benar bangga dengan perbuatan kamu terhadap tetamu kamu malam tadi. Nabi pun kata dekat orang Ansar tadi tu yang menjamu tetamu yang lapar tu, dia kata Allah sangat bangga dengan kamu. Okey, itulah kisah yang kita dapat daripada kita melayan tetamu. Nabi kata Allah sangatlah bangga kepada orang yang melayan tetamu. Okey, baik. Jadilah, marilah sama-sama kita menjaga tetamu ataupun kita melayan tetamu kita dengan baik. Okey, setakat itu sahaja video kita pada kali ini. Kita akan sambung lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.